Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena terus menyokong channel saya ini. Pagi hari ini saya mau jelaskan kepada Anda semua tentang kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Zahid Hamidi. Ini kali kedua, siri kedua penerangan daripada saya mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa melantik Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Kerana orang di luar sana ramai menggunakan isu ini untuk menembak Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi mereka lupa beberapa isu, beberapa perkara penting yang sebenarnya lebih baik dan lebih penting untuk Anda sebarkan. Oleh sebab itu, saya minta bantuan kepada kamu semua. Sila tekan butang subscribe yang ada di ruangan di bawah ini untuk mendapatkan isu-isu terkini, ulasan-ulasan terkini dari channel saya ini dan membantu saya mengembangkan channel ini supaya suara kita dapat sampai dan suara rakyat dapat diketengahkan untuk kita semua. Baik, pagi ini seperti yang saya mulakan tadi, saya mahu jelaskan kepada semua orang yang mungkin membenci keputusan melantik Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa melantik Zahid Hamidi, walaupun itulah yang saya katakan sebelum ini, ditelan mati anak, ditelan mati ibu, begitukah itu? Ditelan mati anak, diluah mati ibu, dua-dua pun salah. Dengan kata yang lain, tiada pilihan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya pikir kalau orang lain yang juga menjadi Perdana Menteri seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika saat ini pembentukan kerajaan perpaduan ini, tidak salah kalau saya katakan dia juga akan melakukan perkara yang sama, tindakan yang sama, keputusan yang sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin mereka berhabis mengkritik, mungkin mereka kata ini itu, tapi bila mereka menjawat jawatan Perdana Menteri, bila mereka yang diberikan tanggungjawab melantik dan membentuk kabinet, saya yakin mereka juga akan sama keputusan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang lebih penting faktanya seperti ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Zahid Hamidi bukan kerana langkah popular, tapi dia terpaksa. Kenapa dia terpaksa? Penganalisis politik menyatakan lantik Zahid adalah langkah tak popular, tetapi Anwar terpaksa. Pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri mungkin tidak popular dalam kalangan ramai orang, tetapi ia adalah keputusan yang tidak dapat dielakkan. Itu kata penganalisis. Penganalisis sosiopolitik Profesor Awang Azman Awang Pawi berkata, pelantikan Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan kerana kedudukan yang ada padanya. Jika tidak dilantik, katanya, ia boleh dianggap sebagai suatu diskriminasi. Pelantikan Ahmad Zahid adalah selaras dengan konsep undang-undang, iaitu seseorang tidak dianggap bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Ini adalah konsep dalam perlembagaan undang-undang di negara ini, katanya lagi. Pendapat itu turut dikongsi beberapa penganalisis lain yang berkata, sama seperti Ahmad Zahid, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga berada dalam situasi memerlukan sokongan. Profesor Pengajian Asia di Universiti Tasmania, James Chin berkata, kedua-dua tokoh terbabit memang bersahabat sejak sekian lama, malah sejak 1990-an, Ahmad Zahid dianggap sebagai anak didik Anwar. Kata Chin, memang ada ramai rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan kelas pertengahan bandar, berharap Ahmad Zahid tidak diberi tempat dalam kabinet Anwar berdasarkan statusnya yang sedang berdepan 47 pertuduhan rasuah di mahkamah. Tetapi hakikatnya, Anwar tidak mempunyai banyak pilihan baik dari sudut politik maupun peribadi maupun politik. Ini mungkin mengejutkan banyak pihak. Tetapi Ahmad Zahid mempunyai hubungan baik dengan Anwar dan merupakan salah satu sekutunya yang paling rapat sejak awal mereka menjadi aktivis politik muda di Universiti Malaya pada tahun 1970-an tambahnya. Mengelak buat pusingannya, Chin berkata, PRU ke-15 adalah pertandingan yang sengit yang akhirnya menjadikan BN sebagai kingmaker.
Seandainya Ahmad Zahid tidak menyokong PH pada masa-masa genting ini, katanya, peluang Anwar untuk mentadbir dan menjadi Perdana Menteri mungkin terlepas lagi. Apabila BN mencapai perjanjian 10 perkara dengan PH dan berikrar memberi sokongan membentuk kerajaan sebagai pertukaran bagi pelantikan timbalan Perdana Menteri, kita tak dapat fikir siapa lagi selain Ketua UMNO untuk menyandang jawatan itu, katanya. Menurut Chin lagi, hakikatnya Anwar juga perlu menyokong kedudukan Ahmad Zahid untuk mengekalkan UMNO dalam kerajaan dan menghalangnya daripada melakukan pusingan itu. Pada masa sama, Chin mengaku ada sekurang-kurangnya 5 pemimpin kanan UMNO secara terbuka menyatakan rasa tidak senang dengan Ahmad Zahid kerana bekerja sama dengan PH. Namun katanya, setakat ini mereka dapat dihalang daripada melompat ke Perikatan Nasional kerana adanya akta anti lompat parti yang boleh menjejaskan kerusi yang mereka menangi baru-baru ini. Sudah tentu tiada apa-apa yang dapat menghalang mana-mana pemimpin UMNO daripada mencabar Ahmad Zahid untuk jawatan Presiden Parti apabila pemilihan UMNO diadakan tahun depan. Tetapi diberikan jawatan kanan dalam kerajaan, Ahmad Zahid mungkin mempunyai kelebihan untuk mengalahkan pencabarnya, kata Chin. Saintis politik Wong Chin Huat menambah, pelantikan 5 pemimpin UMNO dari kem Ahmad Zahid sebagai menteri pasti akan membantu peluang mereka untuk dipilih semula dalam pemilihan parti. Kata Wong, Perhimpunan Agung UMNO akan datang bakal menyaksikan perdebatan hangat tentang mengapa BN kalah dan ke mana hala tuju UMNO perlu ditetapkan. Ia katanya akan membuka jalan kepada naratif pemilihan parti. Adalah penting bagi kerajaan PH untuk tidak mengambil risiko menjadikan pemilihan UMNO sebagai peperangan proksi antara PH dan PN. Sebaliknya, PH harus mengadakan perjanjian gabungan dengan BN untuk memastikan penyertaannya dalam kerajaan dan menghantar mesej yang jelas untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja yang memimpin UMNO, kata Wong. Terdahulu, Chin juga berkata, Ahmad Zahid secara konsisten berhujah bahawa jika UMNO memilih PN untuk membentuk kerajaan, parti itu tidak akan mempunyai peluang untuk memulihkan keadaannya. Menurut Chin, menyertai kerajaan baru juga akan meletakkan UMNO sebagai parti pemerintah yang dominan menjadi hak rakyat Melayu. UMNO adalah satu-satunya parti Melayu secara eksklusif dalam kerajaan PH dan boleh membezakan parti itu daripada parti yang lain dalam kerajaan. Jika UMNO bersama PN, peluang mereka mungkin menjadi lebih kecil kerana perlu bersaing dengan Bersatu dan PAS untuk mendapatkan sokongan pengundi Melayu yang sama. Chin berkata, penting untuk diperhatikan bahawa perbicaraan Ahmad Zahid Hamidi telah pun dimulakan dan ia perlu diteruskan tanpa mengambil kira pelantikannya dalam kabinet. Juga di bawah Undang-Undang Malaysia, seseorang itu harus dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, tambahnya. Mengenai kedudukan parti komponen BN, Wong berkata, memandangkan gabungan itu hanya menyumbang 30 kerusi kepada keseluruhan 148 kerusi dimenangi oleh parti-parti dalam kerajaan hari ini, terdapat kekangan portfolio kabinet yang boleh diberikan kepada mereka. Dari perspektif UMNO, 1 kerusi untuk MCA dan MIC bermakna kuranglah 1 kerusi untuk mereka. Justru, langkah mengenepikan MCA dan MIC sama sekali tidak menghairankan. MCA dan MIC mungkin mendapat jawatan timbalan menteri kemudian. Tetapi kemerosotan mereka tidak dapat dielakkan sekarang kerana UMNO hilang penguasaan terhadap pengundi Melayu untuk kedua-dua PRU berturut-turut, kata Wong. Chin juga tidak menjangkakan MIC dan MCA akan memberi sumbangan besar kepada kerajaan baru ini. Mengikut penelitiannya, kata Chin, ketiadaan wakil MCA dan MIC dalam kabinet Anwar memang hasil saranan UMNO. MCA dan MIC mungkin tidak mempunyai jawatan menteri penuh, tetapi kita boleh lihat
Salah seorang daripada mereka diberi jawatan Timbalan Menteri apabila senarai penuh disahkan. Saya mengesaki MIC mempunyai peluang kerana kaum India kurang diwakili dalam kabinet baru. Bagaimanapun itu mungkin tidak berlaku sama ada kerana kedua-dua parti itu menghadapi tentangan ketara daripada pihak lain. Pada asasnya, mereka telah ditolak sama sekali oleh kaum Cina dan India. Jadi pengkritik akan bertanya, mengapa mereka perlu diberi jawatan? Bagaimanapun semuanya bergantung kepada keputusan terakhir tambah Chin. Katanya amat sukar buat Anwar untuk menambah bilangan timbalan menteri kerana terdapat banyak tekanan untuk tidak berbuat demikian semata-mata untuk memberi ganjaran kepada penyokong kerajaan. Ia adalah situasi yang sukar. Kita terpaksa hidup dengan kabinet hibrid ini kerana sebelah sana lebih teruk. PN mempunyai perwakilan yang sepenuhnya Melayu dan Islam tidak mencerminkan Malaysia sebenarnya yang berbilang kaum. Rakyat Malaysia juga mudah lupa menjelang minggu depan pelantikan kabinet tidak akan menjadi isu. Kami berharap kerajaan ini dapat kekal bersama kerana salah satu punca kerajaan PH runtuh adalah pergaduhan dalaman, kata Chin. Dia berkata, dari segi matlamat bersama rakyat Malaysia, perkara paling penting ialah memulihkan ekonomi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh penganalisis politik ini, bahawa yang paling penting sekarang ini, selain daripada perpaduan, ialah memulihkan ekonomi Malaysia. Itulah dia saudara-saudara sekalian, mengapa Zahid Hamidi patut dan wajar masuk dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi mereka yang masih tak faham-faham lagi, bagi mereka yang masih tak setuju-setuju lagi, inilah dia sebab-sebab mengapa Datuk Seri Zahid Hamidi patut masuk dalam kabinet, patut dipilih oleh Anwar Ibrahim. Pada asalnya saya juga ada sedikit keraguan tentang kemasukan Zahid Hamidi. Tetapi apabila kita membaca perkara-perkara, pendedahan-pendedahan, penjelasan-penjelasan seperti ini, barulah kita mula dapat menanggap kepintaran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengawal dan memastikan perpaduan Malaysia, keamanan Malaysia dapat dikekalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Mohon sekali lagi tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.